Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa habibina al-mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ومشايخنا ومعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم. Ayat 5 sampai ayat 11 surah Al-Mulk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mulk yang kita dah baca ulang kaji berkenaan dengan ayat 1 sampai 5, 6, 7 Ustaz Hasan sebelum ni. Malam ni kita tengok sikit ayat yang ke-5 sampai ayat yang insya-Allah kalau sempat sampai ke-11. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ke-5 ni Allah nak beritahu keindahan alam, keindahan
langit. Ya Allah sebut, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia itu dengan pelita-pelita. Masabih maknanya pelita-pelita bintang-bintang. Kalau kita sebut lampu dalam bahasa Arab, misbah itu lampu ataupun pelita. Masabih jamak kepada misbah, pelita-pelita. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dianya alat pelempar kepada syaitan, direjamnya syaitan. Wa'atadna lahum azab as-sa'id, dan kami sediakan bagi mereka azab siksaan yang menyala. Itu yang kelima Allah sebut, Allah menghiasi langit dunia dengan pelita, ini bintang-bintang. Yang ini satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yang mana Allah bagi tahu begitu indahnya langit Allah buat, ada bintang-bintangnya. Yang langit yang kita nampak ada bintang. Allah kata zayyana, walaqad zayyana as-sama, Allah hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Langit itu cantik dah, elok dah, tapi Allah hiasi pula dengan masabih, bintang-bintangnya. Yang mana waja'alnaha rujuman lisyayatin. Waja'alnaha, dan kami jadikannya bintang-bintang itu, meteor, tiap bintang tu Allah tembak rujuman lisyayatin, tembak kepada syaitan-syaitan. Maksud di sini jin yang mana naik ke langit nak curi rahsia. Itu jadi tembakan. Allah arah malaikat yang jaga tiap bintang ni, ditembak kepada jin yang nak naik ke langit untuk curi rahsia. Jin tuan, jin dia suka naik ke langit dulu. Dulu Allah biar dia naik dan dengar rahsia langit. Segala rahsia langit dia dengar. Jin ni siapa? Jin ni makhluk Allah, makhluk halus dalam banyak kitab. Jin ni adalah makhluk halus yang boleh dia boleh merupa, dia boleh meresak, dia boleh tembus dinding. Ni jin. Bila masuk dalam badan orang, jin makhluk halus yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Tapi api juga Allah tembak dia. Dari zaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dah tak bagi dah jin tu naik ke langit. Jin ni bila naik ke langit, Allah tembak, nanti Allah tembak. Dia suka curi rahsia, mai cerita dekat makhluk di bumi. Curi rahsia, dia cerita kat makhluk di bumi. Jin ni satu bangsa makhluk yang berkelompok macam manusia. Dia ada jantina, dia ada jantan betina, dia ada lelaki dan perempuan. Jin ni dia ada bangsa, dan kita pun ada bangsa kita. Kita bangsa Melayu pun banyak pecahan pula. Melayu banyak, Melayu Jawa, Melayu macam-macam. Orang Kedah cakap lagu ni, orang Kelantan cakap kan, macam-macam. Jin pun lagu tu. Dia ada pecahan, dia ada kelompok-kelompok tertentu dia. Dia ada Islam, dia ada bukan Islam. Jin
Ada yang Islam, yang mukmin, dia beriman, dia taat. Ada yang asi, yang buat maksiat, macam orang Islam. Dia Islam tapi dia buat maksiat, dia Islam tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin pun lagu tu ada juga. Dan jin ini disebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, kata Allah, untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana jin dengan manusia peranan dia sama. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ada terbahagi kepada beberapa kelompok. Dia ada beriman, ada yang tak beriman. Yang mana Nabi SAW pernah cerita ketika mana Nabi pergi ke Taif. Nabi balik pada Taif, masuk ke Mekah, ada pasar Uqaz dekat dengan Taif. Dalam perjalanan ke Uqaz itu ada satu tempat nama dia Nakhlah. Nakhlah itu satu tempat antara Taif dan Mekah, dan antara pasar Uqaz. Uqaz ni pasar yang dulu-dulu ni depa bila satu perayaan, depa buat perayaan tu di Uqaz tu. Macam AJL lah, anugerah juara lagu apa semua buat dia tu. Depa ni geng-geng Quraisy ataupun orang Arab masa tu, bila satu pesta atau perayaan, karnival ke apa ke, buat dia tu, buat pertandingan macam-macam lah. Pertandingan itu menyanyi dan sebagainya, syair. Dulu syair lah. Allah dia buat pertandingan macam-macam lah. Macam anugerah juara lagu, anugerah macam-macam lah, anugerah apa kita anugerah skrin lah apa lah. Depa buat di situ pasar Uqaz tu. Balik daripada Taif, di Nakhlah. Di Nakhlah itulah Nabi SAW jumpa dengan kelompok jin. Nabi sembahyang, depa dengar Nabi baca Al-Quran dalam sembahyang. Rasa takjub mereka Allah rakamkan dalam surah Al-Jin. Dalam Quran ada satu surah, juzuk 29 juga. Ada satu surah Al-Jin. Tuan-tuan biasa dengar, biasa baca. Biasalah kalau khatam Quran tu baca, bulan Ramadan itu baca lah khatam. Khatam lah. Nak Muharram dah. Masuk Al-Haram, satu Muharram. Allah rakamkan dalam surah Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Sadaqallahul azim. Allah sebut bahawa, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi SAW, bahawasanya ada kelompok jin mendengar bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ini jin mengakui berkenaan dengan Al-Quran, ayat-ayat yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Dan dia jadi apa? Menjadi petunjuk. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, memberi petunjuk kepada kami jalan yang benar. Ar-rusyd, petunjuk, jalan yang benar, jalan yang lurus. Fa amanna bih, lalu kami beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quran itu. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan mula daripada hari itu, daripada saat itu, lan nusyrika, kami tidak mensyirikkan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Beriman kepada Nabi SAW. Bila dengar Nabi SAW baca, dia main satu macam rasa ketenangan, rasa takjub, rasa seronok, rasa macam satu rasa yang sebelum ni tak pernah rasa. Bila dengar ayat tu, depa rasa macam, kan? Atau kita duk baca halu, kita tak rasa apa dah. Kita tak rasa. Tapi bila kita hayati apa yang ada terkandung dalam Quran, rasa dia mai ketenangan, dia mai tu. Kalau kita gelisah, resah, ada masalah, ambil Quran, baca, tetap baca Al-Quran, insya-Allah mai ketenangan. Allah bagi ketenangan, Allah buka jalan untuk kita selesaikan masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jin yang jahat-jahat ni, mereka naik ke langit. Jin yang saja cari rahsia naik ke langit, turun ke bumi, cerita rahsia-rahsia langit. Maka waja'alnaha rujuman lisyayatin, maka dijadikan tik-tik bintang ni, meteor ni dihumban, ditembak kepada jin-jin yang naik ke langit cari rahsia. Sebab apa? Dulu ni dalam surah Al-Jin juga ayat 8 dengan 9 Allah sebut wa anna lamasna as-samaa ad-dunya wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'uda minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat 8 dan 9. Hak cerita pasal jin naik ke langit tu, dia kata wa anna lamasna as-sama', dulu ni kami sesungguhnya kata jin, kami telah naik mencuba untuk menyentuh langit, naik ke langit. Fawajadnaha, kami naik ke langit sekarang ni, fawajadnaha, kami dapati muliat harasan syadida. Muliat muliat maknanya bila sebut tamla'u atau mala'a, dipenuhi, penuh. Muliat, dipenuhi. Harasan, penjaga langit, malaikat-malaikat yang duk jaga langit tu, setiap penjuru, setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Kami tak boleh naik dah masa tu tak boleh naik, tak boleh nak tembusi tu orang. Sebab muliat harasan syadidan, malaikat-malaikat yang menjaga langit itu ramai, penuh. Syadidan, yang syadid, yang garang. Wasyuhuba, maka bila kami mendekati, kami dilempar dengan tik-tik bintang. Kami dilempar dengan bintang bagai panah api. Kami kena panah dengan panahan api. Ini cerita jin yang nak cari rahsia. Pasal apa depa nak cari rahsia? Orang kerja jin apa? Kerja jin hak yang bukan Islam, hak yang suka hasut orang ni. Kita ni orang manusia suka cari bomo, kahin, bomo. Kahin ni tugas dia apa? Tugas dia menengok. Tak pergi menengok lah kawan-kawan tu. Menengok lah. Dia tengok. Pergi tengok Ustaz, Ayah Haji. Panggil Ayah Haji. Ataupun panggil Abang Haji. Tok umur tu kita panggil. Panggil Ayah Haji, panggil Tok Lebay lah panggil. Padahal dia guna jin untuk Lebay tu. Guna jin. Tengok Ustaz, ni tiba-tiba rantai tangan orang perempuan saya ni. Tengok tak ada. Duk simpan tu elok. Tengok tak ada. Tengok Ustaz, siapa dia? Tengok. Maka tengoklah tu rumah tu. Tengok. Dia kata apa? Bukan orang lain ni. Bukan orang lain. Dia kata bukan orang lain.
tempat hak kecil-kecil tu. Nampak ada yang kecil tapi dia tercedah. Siapa dia kecil-kecil tu? Hang balik cari sendiri, aku tak mau habaq nama, tak apalah. Kan. Kita pun duk teka siapa dia. Dia kita bukan orang lain. Kan orang lain tu, siapa dia? Kita teka pusing-pusing. Oh, dia ni. Patutlah dia main-main tu, lepas dia main tu perasan tak ada lah, lepas dia main hal tu kita duk sangka buruk kat kawan tu pula. Ni jin hak jahat ni. Dia nak pemburuk, dia nak peruntuh, dia nak pelagakan kita. Oh, dia. Lepas tu telefon 2-3 hari ni dia duduk WhatsApp, hantar WhatsApp gelutik tak balas apa. Tak tanya, kita tanya pun dia tak ni. Telefon pun tak boleh, tak mau angkat dah. Oh, dia lah. Duk syok. Tak betul, tak tidak. Kadang-kadang betul. Benda tu betul. Apa yang diteka, apa yang dihabaq oleh Tok Umar tu betul. Kadang-kadang jadi betul. Tapi Nabi kata, dalam betul-betul tu 1001 pendustaan hak jin habaq ni, walaupun satu tu betul, 1000 lagi tak betul. Tu jin. Dia cerita, habaq kata tugas dia kita manusia je dibodoh kat jin tu. Percaya kat jin. Orang dulu dusun Rian kan. Buat dangau, kita pi kan, orang nak pi masuk dusun dia, nampak dia duk ada atas dangau tu. Pi pagi dia duk ada, petang dia ada, tengah malam pun ada. Dia ni tak balik rumah orang. Hantu raya duk jaga derian dia kan. Macam tu lah. Dengar kata dia tak ada keluar pi mana, tengok malam duk ada mai duk melilau kat tepi rumah dia. Tengok dia ada macam dia, macam tu Haji tu. Hantu raya. Orang dulu dia gelak, atau lah ni kan kuranglah sikit, tak ada. Depa nak cari rahsia. Ramai dah habaq kat rumah ni. Rahsia depa boleh teka. Maka bila naik, waja'alnaha rujuman lisyayatin, ditembak dengan bintang-bintang, titik bintang ni ditembak kepada jin-jin. Tu meteor-meteor yang jatuh yang apa tu? Benarnya ditembak jin dan mati jin tu. Wa anna kunna naq'uda minha maq'ida lis-sam'. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami dulu ada tempat duduk. Wa anna kunna naq'udu minha, duduk dulu. Boleh lepak-lepak kat atas langit tu. Tepi-tepi penjuru langit boleh lepak. Nak naik untuk apa? Nak dengar tu lah. Boleh duduk. Kami duduk. Wa anna kunna naq'uda. Dulu kami duduk dekat dengan langit. Minha maq'ida lis-sam', ada tempat duduk. Maq'id tempat duduk. Tempat lepak. Mendengarkan berita-berita daripada langit tu. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dan hari ini siapa yang naik ke langit akan ditembak, akan dipanah dengan panahan api daripada bintang-bintang tu. Muslimin-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran ayat yang kelima, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu bintang-bintang itu dilempar kepada jin ataupun syaitan yang mencuri rahsia langit dan disediakan kepada mereka di akhirat esok azab yang pedih daripada api neraka yang menyala-nyala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah sebut walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang tidak mahu percaya, orang-orang kafir, orang yang ingkar, tak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau percaya kepada Tuhan mereka, azabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, neraka jahannam bagi mereka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cerita orang yang tak mau percaya kepada Allah, orang yang ingkar, kafir ni ingkar, tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu ini jalan yang lurus, tak mau ikut jalan ini. Jalan yang mesti kita tempuh, manusia tempuh agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Maka dia tak mau. Disebut sebagai orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka ini disamakan dengan syaitan. Sebab itu mereka jadi kafir kerana diperdaya oleh syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam. Azab jahannam maknanya neraka jahannam lah bagi mereka, neraka yang paling bawah, yang paling menyiksakan pada hari kiamat nanti. Wa bi'sal masir, itulah tempat yang paling buruk yang akan ditempatkan kepada mereka, seburuk-buruk tempat kembali. Sebab apa? Sebab jalan yang buruk telah mereka tempuhi di dunia. Jalan yang buruk apa? Jalan yang buruk itu ialah menyekutukan Allah. Jalan yang buruk itu apa? Mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang buruk apa? Tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan derita di dalam neraka jahannam nanti. Na'udzubillah. Kemudian Allah sebut idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila mereka dilemparkan ke dalamnya, akan mereka dengar suara gemuruh, suara yang gemuruh, suara yang kuat, suara teriakan, syahiqan, suara yang seolah teriak, sedang dianya menggelegak. Suara yang gemuruh, suara teriakan yang dahsyat, seolah-olah disebut dalam tafsir yang lain. Baca tafsir, kalau baca tafsir Jalalain ataupun tafsir Nurul Ihsan, disebut seperti suara himar. Pasal apa dia kata suara himar? Suara himar ni suara yang paling buruk atas dunia, keldai. Ya Allah sebut dalam Quran, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik, sederhanakanlah jalan kamu. Jalan, masa kita berjalan kena sederhana, jangan jalan sebagai jalan orang yang bongkak, orang yang sombong. Sebelum ayat itu Allah sebut wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan atas dunia, jangan kamu jalan di atas bumi dengan jalan orang yang sombong. Waqsid fi masyika, Allah sebut sederhanakan langkah kamu. Waghdud min sautik, rendahkan suara kamu. Rendahkan suara. Cara cakap dua orang lah. Jangan cakap dua orang, satu surau orang dengar, kan?
Cakap bagi ada munasabahnya. Waghdud min sautik, jangan duk jerkah, jangan duk menjerit. Sebab Allah sebut inna ankaral aswati la sautul hamir, sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Maka ulama tafsir, api neraka dia menjerit tu seolah-olah macam jeritan keldai. Keldai tak sedap, buruk, orang tak mau dengar. Tu neraka. Bila dengar suara neraka tu, orang jadi dengar suara neraka pun dah azab dah. Neraka punya suara tu dah jadi azab dah kat kita. Na'udzubillah. Maka Allah sebut apa? Dalam ayat yang ke-6 ni, yang ke-7, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila dilempak orang kafir ke dalam neraka, orang-orang yang mengingkar, orang yang bermaksiat ke dalam neraka, maka suara neraka, bukan suara orang ni tak kira dah, habis suara dah, menjerit ni tak ada suara. Orang yang dilempak tu pun dah tak ada suara dah, menjerit ni tak ada suara dah. Ni suara neraka yang Allah sebut ni, syahiqah. Bila kita dengar dia jadi gemuruh, jadi takut. Dengar suara neraka tu dia jadi takut. Dia mai satu azab. Wahiya tafur, dan neraka itu menggelegak. Menurut tafsir Ibnu Jarir, bahawa suara gemuruh itu adalah bunyi pekik orang yang sedang menderita azab. Maka digambarkan di sini bahawa neraka itu menggelegak, laksana gelegaknya air yang sedang mendidih. Air yang sedang mendidih dan menggelegak tu, dengar dia menggelegak, lebih kurang air yang mendidih tu, bahkan lebih teruk lagi. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bahawa manusia yang ada dalam neraka itu sedang menggelegak, dibanting ataupun ditolak ke sana ke sini, bolak-balik. Sat main ke depan, sat dia menerak, sat main ke belakang, sat tak boleh, tak ni macam duduk dalam mesin apa, washing machine basuh kan. Dia pusing, dia putak, pusat dia kalih kat ni, pusat dia kalih kat ni kan. Ataupun ayam, yang kita sembelih ayam, orang nak selinap dia punya bulu ayam tu, buh dalam mesin tu, dia putak ni. Begitulah orang yang dalam neraka, bila dihumban ke dalam neraka kan, diputak macam tu. Azab ni sakit tak tahu nak habaq lah. Tapi atas dunia ni habis-habis tak ada, mati lah. Mati tu habis dah, azab tak ada dah. Tapi tu dalam neraka mati dah, tak mati. Habis tu tahan sakit. Na'udzubillah. Bila hancur habis semua, ganti balik. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sifat orang dalam neraka Allah sebut, orang yang dihumban ke dalam neraka kulitnya tersiap-siap habis hancur. Bila hancur, bila dah tak ada apa, Allah bagi tukar kulit baru. Baddalnahum juludan ghairaha, ditukar kulit baru, tukar habis, masuk balik isi yang hancur tadi. Liyadhuqul azab, sebab apa? Untuk bagi mereka merasai azab. Allahumma inna na'udzubika min azabin nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita bacalah selepas salat maghrib 7 kali.
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa? Kita tak, walaupun sehari, walaupun satu saat, satu second masuk neraka, sakit tuan-tuan, azabnya dahsyat penderitaan orang dalam neraka. Atas dunia ni sampai orang seksa-seksa habis-habis mati tu ya. Mati tu habis. Di akhirat tak ada. Mati tu dimatikan oleh Allah. Mati tu dimatikan. Cerita dalam hadis Nabi SAW, bila habis semua orang bangkit, maka simboliknya malaikat ambil seekor kambing, disembelih kambing itu. Disembelih kambing itu, dan Allah sebut, inilah kematian, mati telah dimatikan. Mati telah dimatikan. Lepas tu tak ada mati lah. Orang duduk dalam syurga, nikmatilah syurga dengan nikmat yang berbagai macam-macam. Orang duduk dalam neraka, terimalah azab sampai bila-bila, dia takkan mati. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebut, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Azab neraka itu menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir dia melimpah-limpah dari sangat marah. Maknanya neraka ini tuan-tuan, neraka ni dia melepaskan marah dia. Marah pasal apa? Marah dekat orang yang masuk dalam neraka tu. Pasal apa? Bukan marah pasal dia dihumban ke dalam neraka. Marah pasal tak beriman. Marah pasal tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dah, Allah ada bagi dah macam-macam nikmat, pasal apa tak mau ikut jalan yang benar, jalan yang Allah habaq. Malaikat neraka nanti marah, dia menghamburkan kemarahan dia. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Bila dia marah, dia marah lagi, dia siksa orang yang dihumban ke dalamnya. Meluap-luap kemarahan neraka itu kepada orang yang tidak beriman. Meluap-luap neraka itu kemarahannya kepada orang yang sombong, orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali kullama ulqiya fiha fawjun, setiap kali dilemparkan ke dalamnya satu golongan, satu gerombolan, satu golongan, satu kelompok lempak masuk, maka akan disoal siasat dulu, akan diinterview dulu oleh malaikat penjaga, pegawai yang menjaga neraka itu. Siapa? Malik Zabaniyah. Tanya lu, ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Disoal kepada mereka yang dilempak oleh malaikat yang bertugas ni, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak pernah datang kepada kamu peringatan? Orang yang mai bagi peringatan, mai peringat dekat hamba, suruh buat menjadi macam ni, suruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh beriman, ada tak? Maka dijawab oleh ahli baru yang disoal, siasat yang diinterview tu ada, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ada, kata mereka. Sebenarnya ada. Bala, qalu bala. Sebenarnya ada. Qad ja'ana nadhir. Memang telah datang kepada kami
peringatan. Dulu atas dunia tu memang ada orang main peringat, main time Ma'al Hijrah ni. Esok Ma'al Hijrah, esok orang nak cerita Ma'al Hijrah esok ni. Cerita apa? Cerita hijrah Nabi pasal apa? Nabi berhijrah, bukan Nabi pelarian. Nabi pergi hijrah, diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi dijemput oleh orang-orang Ansar, orang Madinah, pergi Madinah. Nabi bukan pelarian. Nabi dijemput dan Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal nak menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, nak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni. Nak menyebarkan agama, nak menyebarkan, nak memberi peringatan kepada manusia. Mai pula Maulid Rasul, cerita pula Maulid Rasul. Orang dah tak mengajar, orang mengajak di surau buat kuliah, tak main apa. Buat forum dalam TV, dalam radio, dalam ada belaka. Esok jawab di akhirat memang ada. Pergi masjid tak? Masjid tak pergi. Tempat lain ada tak? Orang habang ada, dalam TV ada, dalam radio ada, orang buat forum dan sebagainya, ada cerita. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami nazir, peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustai, kami kata bohong. Mana ada lagu tu? Ada pula orang duk pi kaki-kaki yang menghina, kaki-kaki yang kata hampa kira halal haram. Tu sebab orang Melayu tak boleh pergi jauh. Kan? Ada kata tu ada. Numpang ke bangsa lain tinggal kita. Pasal apa? Pasal mai cerita halal haram. Halal 10, haram 10, halal 1. Kira halal haram. Sebab tu kita tak maju. Dia kata lagu tu. Ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nu di akhirat esok dia akan jawab apa? Dulu kami dengar, tapi kami buat tak tahu. Itulah pasal. Itulah pasal kami jadi macam ni, kami duduk datang ni. Qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ada sebenarnya, tapi kami mendustai. Kami kata pula tak lain tak bukan, hampa tu mai nak bagi kami sesat. Mai kira nak buat lawak. Nah, ustaz main lawak, kira ceramah lawak juk. Dia kata pelawak tu main dah kan, main di masjid surau. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jika kami dahulunya mendengar atau kami mempergunakan akal, tidaklah kami akan jadi penghuni neraka hari ini. Menyesal jugalah. Lepas jawab aku tu, mereka rasa menyesal. Kalaulah dulu kami guna telinga kami dengar, kami taat, kami ikut apa yang diberitahu kepada kami, diberi peringatan kepada kami, nescaya hari ini kami tak duduklah neraka, kami tak dihumpankan ke dalam neraka. Kami tak jadi ahli neraka pada hari ini. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mengakuilah mereka akan dosa-dosa mereka. Mengaku dosa mereka mengaku. Maka celakalah bagi penghuni neraka. Na'udzubillahi min zalik. Bila duduk neraka, maka mengaku akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan dahulu di atas dunia. Dosa besar, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa paling besar. Tak percaya kepada Rasul, maka beratlah siksaan bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut Tuhannya dengan ghaib, dalam keadaan dia sunyi, dalam keadaan dia sorang-sorang. Kadang-kadang duduk depan orang kita rasa takut, belakang tak takut buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala
sama ada dalam terang ataupun dalam kesunyian, maka mereka itu akan mendapat keampunan yang sepenuhnya, wa ajrun kabir, dan juga ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung bulan depan ayat ni, ayat yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita cari bekal di hari kemudian esok kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf ada terkasar bahasa tersalah kata. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Bijahi khatamil mursalin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.